Kita nak tengok juga untuk yang bahagian soalan yang nombor 5. Kamu kena tahu dia punya PCB berapa. Okay, PCB dalam kes ni adalah RM10. Soalan tanya kamu, adakah cukupkah RM10 tu untuk bayar dia punya cukai? Kita tak boleh kata, macam tak cukup je RM10, macam sikit je. Tak boleh ah. Kamu kena kira dulu berapa cukai dia. Berapa cukai yang dia kena bayar untuk setahun ini. Okay, contohnya. First of all, apa kita nak tahu adalah jumlah gaji dia setahun adalah RM60,000. Jumlah gaji ni, cikgu nak ingatkan sekali lagi ya. Sekejap. Maksudnya pendapatan tahunan lah. Pendapatan tahunan. Ini tidak sama dengan pendapatan bercukai ya. Okey, kamu kena ingat ni. Pendapatan setahun tidak sama dengan pendapatan bercukai. Kalau kamu tengok soalan di atas tu, soalan tu bagus. Dia dah bagi dah pendapatan bercukai. Tapi soalan ini, kamu kena kira sendiri. You have to calculate yourself. You kena kira sendiri pendapatan bercukai tu berapa. Jadi, cara nak kira adalah, kamu kena guna formula yang di atas. Cikgu akan tunjukkan formula dengan kamu. Yang di atas sekali. Yang kamu baru tengok hari tu. Okey. Kalau nak kira pendapatan bercukai, ini dia. Pendapatan bercukai adalah sama dengan jumlah pendapatan setahun tolak dengan pengecualian cukai dan tolak dengan pelepasan cukai. So, kita tengok apakah jenis pengecualian cukai yang kita ada dekat soalan ni. Okey, kita tengok. Alright. Berapa jumlah gaji tahunan dia? Jumlah gaji tahunan dia RM60,000. So, kalau kita nak cari kamu punya pendapatan bercukai, kamu kena ambil gaji setahun kamu iaitu RM60,000 dan kamu kena tolak dengan kamu punya pengecualian cukai. Pengecualian cukai. Dan kamu kena tolak dengan pelepasan cukai. Ada beza dua ni ya. Kalau Aaron masih ingat, tadi kan masa first juga ajar dalam kelas kamu ni sebab kamu seorang je time tu. Apakah kategori yang kita masukkan dalam pengecualian cukai? Masih ingat Kak Aaron? Pengeluaran apa tu yang cukai tu dia macam yang kamu cikgu cakap lah, macam ada derma macam tu. Yes, very good. Nice. I like you, Aaron. Okay, sebab kamu masih ingat. So, maksudnya adalah derma. Apa-apa yang ada derma, dia boleh dikategorikan sebagai pengecualian cukai. Cuba tengok dia punya table tu. Adakah dia bagi derma? Ada derma. Tak ada. Tak ada derma. Tak ada. Okay, so, maksudnya ini tak ada lah. Ini tak ada. Tapi tak apa. Nampak tak ada pelepasan cukai? Ada. Sebab soalan dia memang dia terang-terang. Dia tulis sini. Ini. Pelepasan cukai. Nampak perkataan tu? Pelepasan cukai. Okay? So, pelepasan cukai, kamu ada nilai individu, RM9,000. Rawatan ibu, RM3,500. Gaya hidup, lifestyle macam cikgu cakap tadi kan. Beli iPhone lah, beli iPad lah. Kamu layak dapat klaim RM2,500. Yuran tadika kalau ada anak-anak yang kerja, yang belajar, dapat RM1,000, dapat klaim. Anak seorang RM2,000. Anak boleh ya. Isteri tak boleh. Okay? Anak boleh. Kalau seorang anak RM2,000. Kalau 3 anak, RM6,000. Tapi isteri tak boleh. Okay, so ingat tu. Lepas tu insurance. Boleh claim RM5,300. Per keso dapat claim RM250. So, senang saja. Ambil RM60,000 ni tadi. RM60,000 ni. Tolak dengan RM9,000. Tolak dengan RM3,500. Tolak dengan RM2,500. Tolak dengan RM1,000. Tolak dengan RM2,000. Tolak dengan RM5,300. Tolak dengan RM250. Okey. Cuba kamu tekan dan bagi tahu cikgu apa nilai yang kamu dapat. Nilai yang kamu dapat ni adalah pendapatan bercukai. Okay. So, help me to calculate. What do you get? Hasana dah dapat Hasana? Dia dapat 36,450. Okey, 36,450. Ini baru adalah kita namakan sebagai pendapatan bercukai. Sebab pendapatan bercukai, formula dia adalah jumlah gaji setahun tolak dengan yang kalau ada apa-apa derma
dan tolak dengan pelepasan cukai. Baru you boleh kira pendapatan bercukai. Sekarang, 36,450 baru kamu tengok daripada table. Baru tengok daripada jadual. Okay? Baru kamu tengok daripada jadual. Okay, sebelum cikgu tengok jadual, cikgu nak tanya, orang ni layak dapat diskaun ke tidak? Hasanal. Aaron pun boleh. Layak dapat apa tadi, cikgu? Layak dapat diskaun sih. Hasanal, nya layak dapat diskaun kah? Tak. Si layak. Kenanya si layak. Sebab si ada madanya bayar zakat kan? Si ada madanya bayar zakat. Lepas tu, nya pun gaji lebih 35,000. Betul sih? Benar. Yes. Aaron betul lah? Aaron Ngam Ya, Yes. betul. Yes, maksudnya kamu faham sudah. Okay, so sekarang, dia tak ada dapat diskaun apa. So, maksudnya sekarang kita baru tengok jadual. Tengok jadual. Mana jadual juga tadi? Ni. 36,450. Dekat kategori mana? 36,004. Very good. So, cikgu highlight ni. Jap. Cikgu highlight dia biru lah. Okay, supaya kamu nampak. Okay, warna biru . Alright. Kalau kamu tengok di sini, 36,450. 35,000 yang pertama. 35,000 yang pertama. Basic tax dia RM600. Okay, itu basic tax dia. So, maksudnya di sini, bila kamu kira nanti, kamu kena pecah ni kepada dua bahagian. Okay? Apa bahagian yang pertama, Aaron? Apa bahagian yang pertama? 35,000. 35,000. 35,000. Okey, Hasanal. Berapa bahagian yang kedua, Hasanal? Ingat sih, macam mana nak dapatkan bahagian kedua? Uh, 1450. 1450 kah? 1450. Ngam. Sorry ya. Cikgu gigi keliru. 1450 ngam. Okey, 1450. Now, sekarang berapa basic tax dia? Hasanah, berapa basic tax tadi? Nangga jadualnya berapa basic tax tadi? 8 kah? 8 apa? 8 persen. 8 peratus. Basic taxnya berapa? Tok dalam RM 600. 600 tok adalah basic tax kau, okey. So, untuk 35,000 nya pun basic tax adalah 600. So, maksudnya situ memang kena confirm dah 600 ya, memang kena dah 600 ya. Lepas tu, yang selebihnya kena darab dengan berapa persen tadi? 8% kan? Kena darab dengan 8%. So, darab dengan 8%. Jap. Mana ni? Darab dengan 8%. Okey. Hasanah, cikgu nak ajar kamu tekan kalkulator. Macam mana mau darab 8% sebab kamu lambat masuk tadi kan. 1450 kamu tekan ya. 1450. Lepas saya darab dengan 8. Lepas saya kau tekan shift. Lepas saya kau tekan sama dengan. Dapatlah. Okey kan, Hasanah? 116, betul? Very good. 116 stop. Okey, dapat kira guna kalkulator persen lah. Si perlu kau bahagi 100 pun sah. Okey, kamu tak perlu nak bagi 100 lagi. Kamu dapat yang simbol ni. Dalam kalkulator tu dapat simbol tu . So, masa kamu tekan shift, tekan sama dengan. Dapatlah 116. Okey, so apa nak buat dengan dua nilai ni? Kamu kena tambahkan. Jadi, kamu dapat 716. Ini adalah dia punya cukai. Cukai yang dia kena bayar adalah RM716. RM716. Okey? Jadi, soalan dia, adakah PCB tadi cukupkah? Cepat tangga. PCB berapa sebulan? Bayar RM10 kan? Yang bayar RM10 sebulan. Kalau setahun bayar berapa? PCB RM10 sebulan. 120. Kalau setahun, kalau satu tahun baru bayar 120 kan? Cukupkah tidak PCB tu untuk cover dia punya cukai? Cukup tak? Cukup. Cukup meh.
Si cukup. Si cukup. Sebabnya baru bayar 120 tapi cukainya sampai RM716. Jadi berapa lagi yang balance lah tadi? So macam ni nak kira. 716 tolak dengan 120. Jadi adalah outstanding RM RM596 outstanding. Sekejap. 596 outstanding payment. To be paid to LHDN. To be paid to LHDN. Okay? Ataupun kalau dalam BM, RM596 yang perlu dibayar kepada LHDN. Okay? So, itu adalah soalan yang muka surat 53. Imelda, line kamu dah okay? Okey dah. Okay dah, bagus-bagus. Next time kalau kamu punya line tak okay kan, kamu pergi tutup wifi tu and then you buka balik. Tapi kamu tunggu dalam 5 minit macam tu. Ya, itu saya buat tadi juga. Bagus. Okay, good. Alright, kalau yang ni selesai, yang ni okay kah, Imelda? Kamu dapatkah? Bila kamu masuk tadi, cikgu dah cerita sampai setengah kan? Kamu faham kenapa kat sini cikgu tolak 60,000, tolak ni. Fahamkah? Imelda? Line tak okay lagi. Kelvy, are you there, Kelvy? Ya, sini saya cikgu baru okey line. Baru okay line. Okay. Malam ni semua line tak okay ni. Okay, so is that okay for this part of the question? Can you understand or you need me to re-explain? If you need me to re-explain, actually I can repeat, no problem. No, I'm good. I You're can good. understand. You can understand, Okay. You understand, yang wife tu tak dapat any pelepasan, You remember, okay? Hasanah ingat lah. Okay, soalannya seterusnya. Okay, Nangga, soalan tu. Okay, this question here sebenarnya kan untuk pengetahuan kamu kan, ini kita panggil sebagai cukai individu. Okay, cukai individu maksudnya cukai seorang-seorang lah. Cukai yang seorang-seorang, okay? Tetapi kalau kamu dah kahwin kan, bila kamu dah kahwin maksudnya kamu ada isteri ataupun kamu ada suami kan, kamu ada kita panggil sebagai cukai cukai bersama. Ini nama dia. Joint tax assessment, cukai bersama. Cukai bersama maksudnya kamu combine kamu dengan kamu punya pasangan. Maksudnya apa-apa pun kamu combine. Anak pun combine. Apa lagi ataupun lifestyle pun semua combine. And then cikgu nak beritahu kamu dalam LHDN, cikgu tak faham langsung lah kenapa LHDN ada combine tax. Sebab bila di combine tax kamu tu, sebenarnya tax kamu yang dibayar akan menjadi lebih tinggi daripada kamu bayar individu. Cuba tengok sini. Cukai pendapatan untuk yang combine, Encik Kuan dengan Puan Eli, nilai yang dia cukai tu 10,000 lebih. Kalau dia bayar asing-asing, cuma dapat 2,000 lebih je. Okay? So itu yang cikgu nak beritahu kamu. Dalam kes ini, memang kita ada dua jenis cukai dalam LHDN. Kalau kamu dah next time dah kahwin ke, okay, kamu buka LHDN tu, dia ada satu bahagian di mana cukai bersama. Cukai bersama adalah bila kamu declare kamu punya cukai, bila kamu isytiharkan cukai kamu akan isytiharkan bersama dengan pasangan kamu. Di mana cikgu rasa itu adalah satu strategi yang paling tidak guna. Okay? Sebab bila kita isytiharkan dengan pasangan kita, kita punya cukai itu akan jadi banyak. So, kita tak mau macam tu lah kan. Siapa mau bayar lebih kan, betul tak? Siapa mau bayar lebih cukai? Kalau boleh tak mau bayar lagi bagus lah. Okay? Tapi dalam kes ni, kita akan belajar dua-dua kes ni. Okay? Yang bersama dan juga yang berasingan. Okay. Cikgu nak kamu faham juga berkenaan dengan had. Okay, tengok nampak yang cikgu highlight warna merah, had. Okay, warna merah, had tu Apa maksud had ni? Had tu maksudnya kalau individu, kamu cuma boleh maksimum claim 9,000 sahaja. Itu had dia. Okay? Maksimum boleh claim sampai 9,000 sahaja. Lepas tu, gaya hidup, maksimum boleh tolak 2,500. Sekiranya contohnya macam Puan Eli. Puan Eli, katakanlah, mungkin Hasanah. Beli iPhone 12 Pro Max, example lah.
Berapa harga iPhone 12 Pro Max? Berapa harga dah? 6,000 kan? 6,000 kah? 6,000-an. Let's say lah 6,000 ah. Tapi kan, kalau kamu bayar tax nanti, kamu cuma boleh guna receipt tu dan claim 2,500 saja. Dia tak boleh claim sampai 6,000. Walaupun kamu beli benda tu mahal daripada 2,500, had dia ataupun limit dia memang boleh sampai 2,500 saja. Tak boleh lebih. Okay? Tak kisahlah nak berapa-berapa kan. Lepas tu, anak-anak kamu, dia akan dapat claim maksimum RM2,000. Okay? And lepas tu, insurans dan KWSP, dia boleh claim sampai RM7,000. Okay. So now, KWSP dengan insurans tu kan, contohnya lah kalau ada orang yang, pernah lah cikgu cerita kan, kalau ada ikut yang kelas insurans tu kan, kalau lah orang tu dia kata, ayo anak saya betul-betul soleha kan, saya kena beli insurans besar-besar untuk dia kan, nanti saya mati nanti kan, anak saya dapat insurans saya. Okay, mungkin ada yang fikir macam tu kan. Tak kisahlah berapa pun duit kamu beli untuk insurans tu, tak kisahlah kamu beli RM10,000 kah, RM20,000 kah insurans kamu kan, tapi kalau kamu bayar tax nanti kan, dia cuma akan kira RM7,000 saja. Dia akan kira RM7,000 saja. Dia tak akan kira banyak. Dia akan kira RM7,000. Maksimum RM7,000 saja. Tak ada lebih daripada itu. Okay? Sesiapa yang beli insurans, nak beli besar-besar, terpulanglah. Tetapi bila kamu kira cukai nanti, ini had dia. Itu adalah limit dia. Okay? Alright. Kita nak tengok contoh dia pula. Okay. Contoh dia. Macam ni ya. Now, kita akan guna contoh dalam buku ni. Cikgu akan go one by one. Okay? Kalau tak faham nanti, kita akan buat satu soalan dalam kamu punya contoh juga di belakang ni. Okay? Ada satu contoh yang sama. Lebih kurang sama. Okay? Tapi sebelum tu kita tengok dulu apa yang dia bagi ya sebagai contoh yang pertama. Alright. Pertama sekali, ini adalah untuk cukai Encik Kuan dengan Puan Ili. So, untuk bahagian pertama, kita tengok dia bagi senario tax bersama, joint tax. Dia bagi senario joint tax ataupun taksiran cukai bersama. Senario kedua, dia guna cukai berasingan ataupun dia bayar asing. Asing-asing lah dia bayar. So, Encik Kuan satu bahagian, Puan Eli satu bahagian. So, apa yang kita nak fokus kat sini adalah benda-benda yang ada limit ni. Benda-benda yang ada limit ni dia sangat, sangat bahaya kalau kamu pergi joint tax. Kalau kamu buat joint tax, dia macam bahaya sikit. Okay, apa maksud cikgu? Tengok baik-baik. Kalaulah kamu punya pendapatan kan, cuba tengok jumlah pendapatan untuk si Kuan ni 72,000. Nampak tak? Okay. Kuan punya pendapatan 72,000. Eli punya pendapatan jumlah dia RM50,500. Kalau digabungkan, inilah harga dia. 122,500. Okay, kalau digabungkan macam tu. Lepas tu, kalau kamu buat asing-asing, kamu akan dapat seorang bayar sendiri-sendiri punya. Okay? Macam dia masih bujang lagi lah. Memang macam tu pun kalau bayar cukai. Anggap kamu masih bujang lagi. Jangan kamu heboh-hebohkan kamu kahwin dengan dia. Okay? Kamu anggap kamu masih bujang lagi. Single. Alright? So, lepas tu, lepas bayar cukai, terpulang lah. So, now, jumlah pendapatan, kalau ditambah dekat sini, dapat 122,500. Kalau ini main asing-asing, dia memang asing-asing lah kamu kira. Yang ini kan, bahagian ni kan, dia sama saja macam kiraan tadi. Sama saja. Sebab yang kamu kira tadi pun untuk yang individu, yang asing-asing punya. Next. Apa lagi yang dia ada kat sini? Untuk dia punya jumlah pengecualian, derma kan? Nampak tak derma? Dia dah bayar derma. Dia dah bagi derma. Derma untuk Encik Kuan 1,500, untuk Puan Eli adalah RM1,000. Okay? Kalau kamu tengok sini, derma ni dia tidak ada limit. Derma tidak ada limit lah. Derma nak derma berapa pun boleh. Okay? Nak derma 2.6 bilion pun boleh. Tak ada masalah. Okay? Dia tak ada limit punya. Tetapi, kalau untuk yang bersama, dia akan gabungkan. Derma tu 2,500 dia gabungkan. Lepas tu untuk yang asing-asing, dia akan belah lah pada dua bahagian. 1,500 untuk Kuan, 1,000 untuk Puan Eli. Okay? Lepas tu tengok pengecualian cukai. Tengok nampak pelepasan cukai. Pelepasan cukai. Pelepasan cukai untuk individu. Cuba kamu perasan ke tidak? Ini asing-asing 9,000. Tetapi kalau bersama, satu kali je dia tolak 9,000 je. Dia takkan tolak 18,000 Dia cuma tolak sekali je. Sebab kamu bersama kan? So dia tolak sekali saja 9,000 tu. Maksudnya kalau kamu masak pun makan sama-sama. Kalau kamu kalau kamu goreng nasi pun makan sama-sama. So maksudnya dia tak kira asing-asing. So dalam kes ni kita tak mau macam tu. Untuk seorang rakyat yang bijak, kita akan pilih yang berasingan sebenarnya. Okay, nanti cikgu cerita. Next, gaya hidup maksimum 2,500 maksimum. Okay? Tapi kalau kamu bayar asing-asing, seorang dapat claim. Dua-dua pun dapat claim.
Seorang dapat claim 2,300, seorang lagi dapat claim 2,500. Okey? Yang nilai-nilai ni kan, mana cikgu dapat ni? Daripada atas, tengok. 9,000, 9,000, 9,000. Nampak? Ini, 2,300, 3,000. Okey? Tapi 3,000, cikgu dah beritahu kamu tadi, 3,000 ni kan, dia tak boleh claim sampai 3,000. Ini tak boleh claim sampai 3,000. Dia paling-paling boleh claim 2,500. That's why, dekat sini 2,500. Adakah cikgu cakap laju sangat? Perlu cikgu slow down? Atau nak cikgu teruskan? Teruskan Okey, tengok anak dia punya tax boleh claim sampai 2,000 maksimum lah okey. Tetapi kalau kamu bayar asing-asing, seorang dapat claim 1,800, seorang lagi dapat claim 1,000. Kalau bayar asing lah. Next, insurance cikgu kata paling maksimum 7,000 saja. Tetapi kalaulah dia bayar asing, bolehlah claim sampai nilai dia. Ini kan nampak tak ini insurans 5,400, 3,500. Dia boleh claim sampai bahagian dia sendiri. Okey? Lepas tu sekarang kamu akan tengok pendapatan bercukai untuk bahagian bersama 99,000. Nampak? Besar nilai ni. Lepas tu untuk yang asing-asing, dia kira asing-asing. 52,000 satu orang tu, seorang lagi tu 33,500. So, kalau kamu tengok jadual tu, 99,500 tengok jadual tu Takut kamu tengok ni. Okey, sini dah bahagian nombor 6. Berapa dia punya basic tax? 4,600. Basic tax saja 4,600 sudah. Okey, sebab dia lebih 70,000. So, kalau kita tengok sini, memang 4,600. Nampak basic tax dia? Cukai dasar. Nampak? Cukai dasar. Base tax. Basic tax cikgu cakap basic tax. Base tax sebenarnya, base tax. Okay, 4,600. Untuk yang ni, base tax dia 1,800. Base tax dia 150. Okay? Last sekali kamu kira-kira kan? Kira tambah dengan 21%. Dia punya jumlah tax dia adalah 10,795. Yang pengiraan ni, kamu dah belajar tadi. Yang macam tadi. Yang kita kata 99,500 ni kan, belah pada dua bahagian. Ini yang kita dah belajar tadi. Cuma dia tak buat macam yang cikgu buat. Dia buat satu baris demi satu baris. Tapi nanti cikgu akan ajar kamu lagi, okey? Jangan risau pasal yang pengiraan tadi, cikgu akan buat balik, alright? Yang ini pula kalau pengiraan dapatlah jumlah dia baru 2,000 tambah dengan 280, kamu akan dapat saya dah salah kira dia ni. Sorry, bukan. Sekejap. Bukan 2,000 ni. 1,800. Okey, 1,800 tambah dengan 280 dia dapat ni. Ini adalah siapa bayar? Kuan bayar. Kuan kena bayar RM2,080. Lepas tu, untuk si Ellie ni, dia dapat rebate lagi. Sebab dia punya cukai ni kan, dia punya pendapatan bercukai kurang daripada RM35,000. Kurang daripada RM35,000 dapat rebate RM400. Dapat diskaun. So, maksudnya hujung-hujung sekali kan, dia punya bayaran cuma RM155. Kalau ditambahkan dua-dua ni, paling-paling pun dia kena bayar RM2,235 sahaja. Okey? Mungkin kamu rasa, cikgu, banyak sangat nombor ni. Okey, tak apa. Kita akan buat slow-slow untuk soalan yang akan datang. Untuk soalan yang lepas ni, okey? Kalau cikgu perlukan sampai masa pukul 9 pun, cikgu akan buat sampai pukul 9. Okey? Because this question here, memang dia agak banyak songeh. Banyak songeh maksudnya dia banyak benda yang kamu kena tahu lah. Okay, banyak benda yang kamu kena tahu lah. Yang tadi tu senang lah. Tadi tu straight to the point lah. Satu orang je kan. Tapi sekarang dia ada dua orang. Ada dua orang, lain sikit dia punya cara dia. Okay? So, are we ready? Boleh cikgu teruskan dengan contoh soalan yang kita nak cuba sekarang? Okay, kita cuba buat. Okay? Sama-sama kita buat ni. Alright? Now, next. First of all, tengok dulu dia punya jadual ni. Okay? Fahamkan dulu jadual dia. Sorry. Fahamkan dulu jadual dia. Dia ada dua orang, Encik Izani dengan Puan Alia. Okay, Encik Izani dan juga Puan Alia. Gaji tahunan, maksudnya satu tahun, gaji Izani adalah 58,600. Untuk Puan Alia, 48,000. Lepas tu, derma yang diluluskan, untuk Izani 800, untuk Puan Alia 1,200. Okay, sebelum cikgu teruskan, boleh ke tidak kita cuba isi dulu jadual ni. Satu-satu nombor tu kita isi dulu. Okay, tengok. Jumlah pendapatan. Bahagian pertama. Jumlah pendapatan. Kalau dia cukai bersama, berapa pendapatan mereka? Anyone want to try? Berapa pendapatan
Dua-dua orang ni, kalau ditambahkan. Ah, 106,600. Very good. 106, kamu boleh tulis sini 106,600. Okay, so itu adalah cukai bersama. Tapi kalau cukai yang berasingan, seorang 58,600, satu lagi 48,000. Okay, yang barisan pertama, boleh faham kah? Boleh. Boleh ya? Senang saja kan? Okay, barisan kedua. Paham. Barisan kedua, derma. Derma, nampak tak soalan dia ada derma? Derma yang diluluskan, seorang Izani tadi 800. Kalau Alia tadi 1,200. So, kalau cikgu nak letak dekat sini, apa nombor cikgu nak letak sini? Apa kamu nak buat dengan 2,000. 2,000? Very good, 2,000. Okay, lepas tu kalau kamu buat asing-asing, seorang 800. Seorang lagi 1,200. Macam tu, okay? Alright. Next, baru kita tengok pasal dia punya pelepasan cukai lah, okay? Yang zakat-zakat ni nanti kita cerita. Sebab zakat tu last. Last tu baru kita buat zakat tu. Zakat tu maksudnya ada diskaun. Yang tu last kali. Maksudnya kamu jangan masukkan dalam you punya cukai yang kamu kira tadi. Kamu akan kira lepas kamu dapat cukai tadi, kamu potong diskaun dia. Diskaun dia kamu potong nanti, okay? So, apa yang kita nak buat sekarang adalah, kita nak tahu apa jenis pelepasan cukai yang ada. First of all, tengok individu. Individu, walaupun dia gabung, individu maksimum boleh claim sampai 9,000 saja. So, maksudnya dekat sini, cikgu boleh letak 9,000 saja. Itu saja yang paling maksimum. Okay? Tetapi kalau untuk Izani, boleh letak 9,000? Boleh. Untuk Alia pun, 9,000 juga. Sebab masing-masing boleh claim 9,000 untuk individu punya pelepasan cukai ataupun tax relief. Okay. Cikgu nak kamu fokus dekat gaya hidup. Gaya hidup tengok gaya hidup. Tengok gaya hidup. Okey, bagi tahu cikgu. Apakah nombor yang cikgu boleh letak kat sini? 2500. 2500. Sebab itu maksimum kan? Dia tak boleh claim lebih daripada itu. So, dia cuma boleh claim 2,500 saja. Apa nombor dekat sini? Sama juga 2500. Very good. Very good. Walaupun kamu tengok dia punya nilai kan? Ini yang cikgu nak puji sikit ni. Kita tengok. Izani ni, dia beli barang 2,700. Tetapi kan, limit dia, nampak limit dia cuma boleh claim 2,500 saja. So, maksudnya dekat sini, dia kena letak 2,500 juga. Dia tu boleh letak apa yang dia beli. Okay, tak kisah dia beli 10,000 pun, dia kena bagi 2,500 saja. Lepas tu, si Alia ni pun 2,500 juga. Sebab dia memang dia beli 2,500 pun barang dia. Okay? Lepas tu, tengok lagi. Parents. Tengok parents. Ibu bapa. Ibu bapa boleh claim. Okay? Isteri lebih tak boleh claim. Ibu bapa boleh claim. Ibu bapa, limit dia 3,000. So, sekarang, apa cikgu nak letak sini? 3,000. 3,000. Very good. Very good. Sini pula? 3,000 juga. 3,000 juga. Very good. Very good. 3,000. Sini pula? 1,800. Oh, very nice, Aaron. You understand it well. Okay, 1,800. What about the rest? Hasanah boleh faham kah? Faham. Faham? Okay, very nice. Macam senang benda ni. Okay, next. Insurance. Maximum insurance boleh claim sampai 7,000. So, maksudnya di sini, mesti 7,000 lah, Ya kah? What do you think? 6,000. Very good, Hasanah. Very good, okay. Cikgu sangat happy malam ni kan. Semua pandai. So, 6,000. Sebab apa 6,000? Sebab nilai dia tambah tu baru 6,000 kan. Dia walaupun dia boleh claim sampai 7,000, tapi yang dia bayar dekat insurance tu baru 6,000. Takkan dia claim 7,000 pula? Tak boleh. So, kalau bayar 6,000, dia kena claim 6,000 juga. Tetapi kalau untuk dia bagi asing-asing, ini bolehlah. Sini 3,000 seorang. Sini 3,000 seorang. Okay, hopefully that is okay. What about Kelvin and also Imelda? Boleh faham setakat ni? Okay. Next, kita akan kira nilai ni. Nilai ni apa? Pendapatan bercukai. Apa nak buat untuk pendapatan bercukai? Ambil nombor yang atas yang paling besar tu, iaitu gaji dia. Tolak. Tolak habis. Cuba tengok berapa tinggal dekat yang pertama tu. Okay, cuba. Everybody try. Pendapatan bercukai untuk yang bersama dan juga asing-asing. Asing-asing pun sama. Ambil nilai gaji semua tu tolak.
84,100. Very good. 84,100. What about this one and this one? Okay. Boleh beritahu cikgu terus lah lepas ni. Pendapatan bercukai. Okay, Hasanah, dah jumpa? Apa jawapan stop? 40300. Ngam, very good. 40300. Yang belakang ah? Uh, 33 33. 000. Ya kah? 3300. Cuba cek balik. Cikgu, kenapa saya kira dalam kalkulator ada negatif juga? Tak patut lah. Tak Salah patut, kira. tak patut. Dia macam kalkulator kau tahu. Oh, faham dah cikgu. Okey, apa masalah ni? Cikgu tertinggal kosong ni. Oh, patut. Tengok ni, ni 48,000. Cikgu tertinggal kosong kat ujung tu. Cuba kira lagi. Ya kan? Sorry lah, cikgu tertinggal kosong tu. 3300 ni cikgu. 3300. Sekejap, cikgu cek dulu. Kan cikgu silap kira. Sekejap. 30 kat belakang. Tolak 9,000. Tolak 2,500. Tolak 1,800. Saya dapat 30500. Baru 6. 30500. Ya Hasanah. Tekan lagi Hasanah. Tekan. 48,000 tolak yang bawah-bawah. Tolak. Dapat 30,500. Okay? Okay now. Dengar baik-baik. Kita akan buat slowly. Satu persatu dulu. Sampai bahagian ni, cikgu rasa semua boleh faham kan? Kalau boleh faham, boleh type 1 kan? Type 1 untuk cikgu kalau kamu faham. Sampai bahagian ni je. Cikgu belum lagi tengok bawah-bawah tu. Belum tengok bawah tu. Kalau you faham sampai tahap ni kan, kamu type 1. One. Okay lah, sahal lah. Okay, so here. Apakah base text dia? Basic text lah maksud cikgu tadi. Base text lah. Base text dia berapa? Untuk 84,100, kita mesti tengok jadual. Tengok jadual dulu. 84,100. 84,100. Sini. Sini bahagiannya. Cikgu padam supaya kamu tak keliru. Cikgu padam ni semua. Okay. Untuk join text, kan tadi join text tadi berapa? 84,100. Bahagian dekat hujung sekali. Kan? So, berapa dia punya basic text? Base text dia adalah 4,600. So, maksudnya tadi, untuk yang join text, dekat sini mesti 4,600. Join text. Alright? Cuba kamu tengok, kalau yang ini pula, dekat jadual tu, berapa basic text dia, ataupun base text. Sorry cikgu selalu sebut basic text. Base text. Berapa base textnya? Cuba cek jadual sendiri. Beritahu cikgu, berapa base text dia? Cek jadual, beritahu cikgu, berapa base text dia? 600 kan? 600. Very good, 600. 600 untuk yang bahagian top. And then this one. Cuba cek dekat base text tu, berapa? Cek dekat jadual. 150. Very good, 150. So, sini 150. Okay. Lepas tu, baki atas balance. Maksudnya cukai atas baki, the next balance. Apa maksud kat sini adalah, biasanya kan, cikgu ajar kamu macam ni. Tapi dalam soalan ni, cikgu nak kamu praktiskan cara cikgu buat juga. 84,100. Okay, kita belah kepada dua bahagian. Kalau kamu tengok kan, dekat yang bahagian hujung tadi tu, yang ini kan, bahagian pertama adalah 70,000. Okay, so this is what I want you to do. Kita nak keluarkan 70,000. 70,000. Lepas tu yang selebihnya adalah
84,100 tolak dengan 70,000. Apa dapat? RM14,100. Okey? Yang ini adalah sini. Ini base tax kamu. 70,000 memang base tax dia 4,600. Tetapi yang 14,100 ni kena darab dengan berapa persen? Berapa persen? 21. 21%. Okey, tolong cikgu kira berapa dapat kat sini. So, maksudnya ini cukai atas baki tadi ya. So, berapa yang dia akan dapat kat sini? 2961, betul? Betul jawapan cikgu? 2961? Ya. 2961. Okey, Ya, nice. betul. Alright. Kita dah tahu dah. Okey, untuk yang bahagian cukai bersama, kamu nampak 4,600 itu base dia, base tax yang basic tadi ya. Lepas tu tambah dengan ni. Ini yang selebihnya tadi ya, the balance. Okey, next balance. Nampak dia punya idea. So bila kamu tambahkan, and then ada lagi dia kata rebate cukai. Zakat fitrah. Zakat fitrah ni kamu kena tambahkanlah dua-dua tadi kan. Berapa dia bayar tadi? Zakat fitrah dia. Zakat fitrah dia bayar 230 dengan 65. So maksudnya tambahkan dua-dua tu dapat 295. Okay, so zakat fitrah 295. Sebab digabungkan zakat tu digabungkan. Okay, zakat tu digabungkan derma pun digabungkan juga, zakat pun digabungkan juga. So sekarang kamu akan dapati jumlah teks yang dia patut bayar untuk income tax adalah 4,600 tambah dengan ini yang ini tambah dengan ni 2961. Lepas tu tolak dengan rebate 295. Okey, kalau kamu kira ini dengan betul, kamu akan dapat cukai dia adalah RM7,266. Ini cukai dia. Okey? Kalau dia claim ataupun dia declare, bila kita kata cukai ni kan, normally kita guna the word declare lah. Kita declare tax. Ini sebenarnya yang kita selalu cakap lah. We declare the tax. Okay, kita mengisytiharkan dia punya cukai. Okay, kita mengisytiharkan, declare the tax. Okay, so bila you dapat case macam ni kan, okay, 7,266. Macam sangat mahal kan? Apa kata kita tengok yang individu pula. Okay, individu pula macam mana? Okay, sekarang dekat sini, kalau kamu tengok untuk Izani untuk Izani kan, kita ada 40,300. Mesti fokus dekat sini. Pendapatan bercukai. Mesti kamu akan fokus dekat bahagian ni dulu. Pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai 40,300 kena belah pada dua bahagian. Okey, tengok jadual dia tadi. 40,300. Jadual dia kat mana? 40,300. Sini kan, bahagian ni. So, yang bahagian pertama 600 kan dia punya base tax. So, maksudnya 35,000 yang pertama. Jadi, kita akan pecahkan. This one letak 35,000. Okey? Kalau cikgu letak K tu maksudnya 1,000 atau 35, K tu maksudnya 35,000. Alright? Lepas tu, 40,300, kamu tolak dengan 35,000, berapa lebihan dia? 5,300 kan? 5,300. So, sekarang kita nak cari balance dia. Ini bahagian dia. Next balance. Balance dia, apa nak buat? Darab dengan berapa persen? Okey, cuba tolong cikgu cari berapa persen ni? 5,300 kena darab berapa persen? 8%. Very good. Okay, tolong kira terus. 8%. So, berapa dapat kat sini? 5,300 darab dengan 8%, yang akan dapat 424 tu? Ya, betul. Betul lah? Okay, so sekarang. Berapa zakat yang si Izani dibayar? Izani bayar zakat 230. Okay, so asing-asing 230. Jadi, untuk kira cukai dia, 600, okay, sebab kita ambil basic tax kita ambil basic tax 600 plus 424 minus 230, okay, so kita dapat 600 tambah dengan 424 and then kamu tolak dengan 230. Okay, cuba kamu kira sini berapa dapat 600 plus 424 minus 230, so you akan dapat 794. Okay? Kamu masih lagi nampak skrin cikgu kan? Masih nampak skrin cikgu kah? Ataupun si nampak dah? Sebab cikgu terkeluar ni, dia punya Google Meet. Cikgu terkeluar Google Meet tau. Ya kah? Hai. Oh, hai.
Sorry. Cikgu terkeluar Google Meet dekat laptop cikgu. So, cikgu kena masuk balik. Kamu masih nampak skrin cikgu kah? Masih ya, Hasanah? Masih nampak? Ya, masih. Okey, sekejap Kamu bagi masa cikgu sekejap. Cikgu masuk balik dekat laptop tu Set RMB. Okay, alright. So, okay. Jadi sekarang, jumlah yang teks yang perlu dibayar oleh siapa ni? Izani kan, adalah nilai ni. Nilai ni 794. Okay. Tetapi sebabkan dia... Teacher, cannot hear the sound. You cannot hear the sound. Oh, sorry. Oh, sorry. Aduh, memang biasalah kan. Memang macam ni lah. Selalu kita tertinggal lah. Okay. You know what? Ini okay lagi time Google Meet because Google Meet cikgu boleh tahu lah. You can tell me kan. Tapi kan, every time kalau cikgu punya sekolah at my school, ramai yang tak dapat join Google Meet. So, apa cikgu buat? Cikgu akan record. Cikgu akan record Lepas record habis kan, mic cikgu tu tak buka. My God, you imagine that. Record 30 minit tu, lepas tu tak ada sound langsung. No audio. Itulah cikgu. Sedih. Memang sedih. Saya bangun tidur pukul 9 sudah. Bangun tidur pukul 9. Aduh. Lepas tu, banyak kelas tertinggal lah. Itulah. Yalah kan. Apa boleh buat lah. Tapi, yalah, kelas sekolah memang dia awal sikit. Tapi kalau dekat SMK Riam paling best kelas dia start pukul 8.30. 8.30 baru start. Tapi, yang tak best dia habis pukul 4. 4.30 baru habis. Kelas habis 4.30, imagine that. Okay. Alright, so let us continue. Kita continue sekarang. Untuk yang last ni, Puan Alia kan, tengok sebenarnya kan Puan Alia ni kan, cuba tengok dia punya pendapatan bercukai. 30,500 kan? Kan? Okay. Bagi tahu cikgu dia layak dapat diskaun kah? Ya, layak. Dia layak dapat diskaun? Tak. Dia tak layak kah? 30,500 bah. Apa syarat dia? Mesti less than berapa? Bawah 3,500. Bawah 35,000. Bawah 35,000. Layak kot. Layak. Okay, yang layak dapat RM400 diskaun. RM400 layak diskaun. Lepas tu, sebab dia bayar zakat lagi, dia layak lagi tolak zakat tu. So, maksudnya banyaklah dia punya potongan tu nanti. Dia punya diskaun tu banyak. Dia layak dapat RM400. Dia layak juga dapat yang diskaun zakat tadi. Okay, so maksudnya dia punya diskaun ni banyak. So, sebelum tu, kita cuba kira dulu berapa yang dia akan bayar untuk yang dia punya tax dulu. Okay, hopefully you boleh screenshot sekejap sebab cikgu nak padam sikit sebab tempat tak cukup. Okay, screenshot sekejap 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so cikgu padam sini. Okay, supaya cikgu ada tempat sini. Okay, so now. Start dengan 30,500 sebab itu adalah dia punya pendapatan bercukai. Lepas tu belah pada dua bahagian. Sama juga tengok kepada dia punya jadual. 30,500. Tengok jadual dia. Okay, 30,500. Cikgu rasa jadual dia kat sini. Ni. Okay. Berapa base tax dia? Base tax dia, macam kamu cakap tadi lah. Macam kamu kata tadi lah, 150 kan? Lepas tu, yang selebihnya kena darab dengan 3%. So, berapa yang pertama, 2,000 yang pertama kan? So, kita kena belah ni pada dua bahagian. So, dapatlah yang first ni tadi, 20,000. Yang kedua tu, 10,500. Okay? Yang ni sudah dikira, ini adalah ni. Ini basic tax tadi, 150. Dan 10,500 tu, apa you nak buat? You kena darab dengan berapa persen tadi? Berapa persen tadi? 3% kah? Cikgu lupa. Ya, 3. 3%. Okay, so darab dengan 3%. So, maksudnya 10,300 darab dengan 3%. Okay, calculate for me. What do you get? 315 Ya, 315. Okay, very nice. 315. Lepas tu, yang zakat ni, bahagian zakat. Okay, bahagian zakat, dia ada bayar. Bahagian zakat dia bayar berapa? Bahagian zakat dia bayar RM65. Okay? So, sini RM65. So, sekarang kita cuba kira tax dia. Kira berapa? 150.
Ini basic dia tadi kan. Basic dia 150 tambah dengan ini extra tadi. Yang extra tadi. 315. Lepas tu dia tolak dengan zakat tadi. 65. And then tolak lagi dengan 400. You understand why kenapa dia tolak 400 tadi kan? Sebab dia punya gaji ataupun pendapatan bercukai tadi adalah kurang daripada 35,000. So that's why dia kena tolak lagi 400. Cuba tengok. Cuba tolak ni apa dapat? 150 tambah 315 tolak 65 tolak 400. Apa dapat? Kosong. Maksudnya yang perlu bayar cukai kah? Si perlu lah. Tidak perlu. Tidak perlulah. So maksudnya sekarang dua-dua ni kalau ditambah pun 794 tambah dengan kosong. 794. Kamu nampak beza kah? Besar beza dia kan? Kalau let's say orang tu dia declare dia husband and wife dengan dia declare seorang-seorang. You faham maksud juga? Kalau dia declare in dalam joint tax kan, dalam bahagian yang joint tax ni ataupun cukai bersama, dia punya cukai 7,000 lebih tau. Tapi kalau dia buat asing-asing, cukai dia 700 lebih tak? Cikgu, kalau dah kahwin kan, kalau bayar sendiri-sendiri boleh tak? Boleh. Tak ada orang mau bayar sama-sama. Okay. Cikgu pun sama. Sebab Tak ada tergeda-geda lah tadi. saya ada. So maksudnya macam cikgu pun, kalau cikgu pun sebab kita fikir bijak lah. Okay, kita bijak lah. Walaupun kita kata macam mesti juga yang kahwin ni mesti buat sama-sama kan, tapi tak perlu sebenarnya. Dia ada pilihan. Kita boleh buat asing-asing ataupun nak buat sama-sama. So kalau cikgu pun yes. Sana. Adakah orang yang bayar sama-sama? Ya, satu soalan yang cikgu pernah tanya lah. Macam si ada orang pernah bayar sama-sama. Cikgu tahu kenapa ada sistem macam tu. Itulah cikgu tak faham sangat. Cikgu tak faham kenapa dia ada sistem yang joint tax ni. Padahal orang yang bayar asing-asing tu jauh lebih murah kan, kamu tengok kan? 700 lebih dengan 7,000 lebih. Siapa mau bayar sama-sama? Tapi cikgu tak faham kenapa kerajaan ada bahagian yang cukai bersama. Itu cikgu tak faham sampai hari ni. Dulu cikgu pernah tanya juga. Adalah mereka kata sebab ada suami isteri mereka akan gabungkan pendapatan. Tapi bagi cikgu kan, kalau ada pilihan boleh buat asing-asing, siapa mau buat sama-sama? So maksudnya macam ni lah. Last year punya batch ada ni kah topik ni? Last year punya match tak ada. Oh, patutlah mereka ajar ni. Ya, last year punya match tak ada langsung. Maksudnya yang kita orang lah yang first belajar teks tu. Kita orang lah first belajar teks tu. Okay. Yes. Actually, I tell you what lah. It's a very good buku kita yang maths ya. Is a very good book. Sebab kita belajar insurance, kita belajar tax and next time kan bila you dah kerja kelak, kau si rasa macam blur. You know what? Kalau macam cikgu kan, cikgu rasa blur. Apa mau buat? Tax tu macam ni mau kira. That is my problem last time. Sebab dalam maths cikgu dulu ni ada benda macam tu. So it's a good thing for you guys lah actually. Walaupun kalau you rasa susah kan, you rasa maybe for this time being kan, susah kamu nak kira. Tapi kan, I tell you what lah, in the next future, you akan rasa benda ni macam kamu pernah dengar. Oh, cikgu Willy pernah ajar lah. Lepasnya, kami kena beri derma lah. Kami kena bayar zakat. Baru dapat discount. Something like that sana. Okay? So, maksudnya you ada dia punya pengetahuan. Okay, next time, I mesti adalah beli something ni. Beli lifestyle. You mesti tahu. Mestilah bagi duit dengan parents. Okay, mesti beri duit dengan parents bila dah kerja. Lepasnya mesti beli something lah untuk diri sendiri, beli gadget ke apakah, okay. Lepas tu mesti beli insurance lah sebab benda-benda macam tu kan dia akan dapat potongan cukai. Okay? So maksudnya itu dia. Okay, so this is done. Any question to ask kah? Setakat tu. Ada soalan mau tanya? Aaron, okay kah Aaron? Ya, okay. Okay ya? Alright. So today is first class kamu join. Harap-harap kamu boleh faham lah. Okay, kalau tak faham, you tanya saja. Okay, next. This thing here, cikgu akan skip soalan 7. Cikgu skip soalan 7 sebab I think we left about 10 more minutes. Cikgu akan skip soalan 7. Cikgu akan masuk kepada soalan yang lebih senang. Okay, I go into question number 9. Cikgu pergi ke soalan nombor 9. Okay. Soalan nombor 7 adalah JPJ. Apa tu JPJ? Road tax. Road tax ada banyak songih sikit. So, kita akan cerita road tax ni minggu hadapan. Tapi kita akan cerita sedikit untuk yang soalan nombor 9, di mana dia sangat senang.
Soalan 9, soalan 10 sangat-sangat senang. Kita boleh habiskan ni dalam 10 minit. Okay? So, let us look at apakah cukai yang satu lagi, iaitu kita namakan sebagai cukai pintu. Oh, cukai pintu. Untuk pengetahuan kamu telah melalui cukai yang paling susah, iaitu cukai pendapatan tadi. Cukai pendapatan lah cukai yang paling susah. So, kalau kamu boleh faham cukai pendapatan tu kan, I tell you what lah, lepas ni semua simple. Okay? Sebab cukai pendapatan adalah cukai yang paling susah untuk difahami. Yang paling rumit and the most complicated one. Okay? So, if you can understand the individual punya income tax, cukai-cukai lain ni kacang lah. This one kacang lah, I tell you. Alright, so over here. Tengok untuk membayar cukai pintu ni kalau you tak ingat apa maksud cukai pintu ni, maksudnya cukai rumah. Okay, cukai rumah. In English, we call it as the assessment tax, property assessment tax. Okay, so ini adalah cukai pintu. Cukai pintu ini, dia tidak sama daripada, jenis rumah. Kalau rumah tu besar, dia punya cukai pintu tu lebih mahal. Okay, kalau rumah tu dekat bandar, dia punya cukai pintu lebih mahal. Macam tu dia punya case dia. Okay, kalau rumah dia dekat ulu-ulu, dia punya cukai pintu mungkin tak perlu bayar. Lebih kurang macam tu lah dia punya konsep untuk cukai pintu ni. Bukan semua rumah ataupun you have the same tax. Okay, so macam mana kita nak kira berapa cukai pintu ni? Cikgu nak tanya satu soalan lah secara spontan. Kamu rasa lah agak-agak lah, cukai pintu dekat Miri lebih mahal ataupun cukai pintu dekat KL lebih mahal? Agak-agak kamu lah. KL. KL. KL lah. Kenapa kamu rasa KL? Sebab KL banyak orang tu. Banyak orang. Banyak pendapat Banyak penduduk. penduduk dia padat-padat. Okay, alright. Cikgu nak beritahu dia punya konsep untuk mengira cukai pintu ni. Konsep kiraan cukai pintu ni adalah berdasarkan anggaran sewa bulanan. Okay, sewa bulanan. Alright. Dia macam ni pengiraan dia. Okay, katakan rumah cikgu boleh sewa 800 sebulan. Okay, anggaran just an estimate. Okay, estimate kita boleh sewa 800 sebulan. So, macam mana dia kira? Dia kena tahu berapa sewaan untuk 1 tahun. Jadi, RM800 darab dengan 12. Okay. Cikgu kira ni dulu kamu tak perlu kira. Cikgu akan buat semua ni. So, 800 kamu darab dengan 12. Anggaran setahun kamu boleh kutip sewa sebanyak 9,600. Sekejap. 9,600. Itu anggaran. Lepas tu, cukai pintu dalam kes ni, dia bagi tahu kamu, cukai dia adalah 8.8%. Okay? Cukai pintu di kawasan itu adalah 8.8%. So, seperti mana cikgu beritahu kamu, dekat kawasan lain dia punya kadar tu lain. Maksudnya mungkin dekat KL 10%, mungkin dekat KK 20%. Example macam tu, kita tak tahu, okay? Tapi biasanya tidaklah sampai 20%, mungkin beberapa persen lah, okay? Tapi dia bergantung pada kawasan kamu. Kalau dekat Miri, cikgu pun tak ingat dah berapa persen cikgu bayar. So sekarang apa kita nak buat adalah 9,600 kita darab dengan 8.8%. Okay, ini untuk setahun. Okay, so kalau kita kira macam ni kan, cikgu padam ni sekejap. I'm gonna write it neatly 9,600 darab dengan 8.8%. Okay, tolong cikgu kira berapa yang kamu dapat ni, 8.8%. 844.8. 844.8, betul? 8. So maksudnya RM844.80. Ini untuk setahun. Lepas tu kalau untuk setengah tahun, senang saja. 844.80 bagi 2. Sebab setengah tahun kan? So bagi 2, you akan dapat 422.40. Agak-agak, kenapa ada cukai pintu setengah tahun dan cukai pintu setahun? No? Kalau kamu pernah kalau kamu pernah tengok kan cukai pintu ni, I'm not sure lah kamu pernah tengok ke cukai pintu ni? Pernahkah kamu tengok cukai pintu? Dia punya bill tu. Ada pernah tengok ke? Ada siapa pernah tengok? Bil apa tu? Bil rumah tu. Bill cukai rumah. Macam si pernah lah. Cukai rumah. Oh, ada pernah dengar ke bill lah? Nya tulis Pernah lah, Bandaraya tapi Miri. Bukan rumah saya lah. Rumah
Rumah anti tu. Rumah anti. Okey. Nya tulis macam Majlis Bandaraya Miri, lepas bawah lah adanya pun nya pun teks yang berapa nak. Ya cukai pintu lah. And then biasanya nya akan datang dua jenis. Nya akan datang dua keping. Biasanya cukai pintu nya datang dua keping ah. Apa maksud dua keping yang tadi ah? Satu keping yang untuk setengah tahun. Satu keping lagi untuk setengah tahun yang kedua. Okey? Setengah tahun pertama dengan setengah tahun kedua. Kamu boleh pilih untuk bayar dulu setengah tahun. Lepas tu setengah tahun yang kedua baru bayar yang satu lagi. Ataupun kamu nak bayar sekaligus pun boleh. So itulah maksudnya ada cukai pintu setengah tahun, ada cukai pintu yang setahun. So maksudnya kalaulah kamu mampu untuk bayar cukai pintu, contohnya untuk cash ni kan, cukai pintu yang ni adalah RM844.80. Kalau you rasa you mampu untuk bayar sekaligus, kamu bayar sekaligus. Kalau tak mampu, dia bagi pilihan untuk kamu bayar setengah tahun dulu. Setengah tahun dalam cash ni cuma RM422.40. So itu adalah pilihan yang diberikan oleh yang pengutip cukai ni lah. Maksudnya yang Majlis Bandaraya tu Majlis Perbandaran, dia boleh kamu bayar separuh-separuh. Tak perlu nak bayar habis. So itulah sebabnya kamu dapat cukai pintu yang setengah tahun dan cukai pintu yang setahun. Okay? Alright. Kalau kita kata estimate 8,000 lah nak untuk kita punya rumah sewa kan. Do you know how much kah rumah sewa dekat KLCC? Kau KLCC? Yang Twin Tower, tahu tak? Tahu. Yang Jagong lah, okay? Yang Jagong, okay. So KLCC, berapa harga rumah dekat area ya? You give a rough guess. Satu bulan. Harga sewa satu bulan. Mungkin 1,500 kah? 1,500. Okay, 1,500. What about Aaron? What do you think? Kamu rasa berapa, Aaron? Agak-agak lah. I just want to know how much you know about the property. Sebab you punya aunty kerja property kan, you should know a bit. Aaron, rasa-rasa lah. Kamu rasa-rasa lah dekat KL. Berapa orang sewa satu rumah dekat KL? Mungkin macam 2,000 kot. Macam 2,000 lah. Okay, what about siapa lagi belum? Kevi. Yang cikgu Google lah. Oh, Google. Okay. Yes. What do you think? How much people rent a house near KLCC? Berapa orang bayar sewa dekat KLCC? What do you think? Roughly lah. Around 800 hingga 2,000 lebih. 800 hingga 2,000. Okay. I'm going to tell you a figure that might shock you. 7,000. Wih. Boleh kan? Yes. Gila mahal loh Gila mahal kan? Satu bulan 7,000. Oh. 7,000 satu bulan. You imagine that. Cikgu, kalau makin jauh makin murah lah. Makin jauh makin murah. Kalau kau pergi, contohnya kan KLCC yang dekat bandar nak. Mungkin kau jalan pergi ke, maybe keluar daripada KLCC, kau akan sampai ke, Port Klang kan, okay? Pelabuhan Klang, ataupun kamu pergi ke Kajang, ataupun pergi Bangi. Yang jauh-jauh sikit ni, memang dia lebih murah lah. Tapi murah pun, mau juga 1,000 lebih 2,000 lah satu rumah. Okay? Yang itu lebih jauh daripada KLCC. Yang sekarang cikgu bagi 7,000 ni adalah area KLCC. Okay, area KLCC 7,000 satu bulan. Orang yang dekat KLCC tu, orang yang dekat KL tu memang kaya-kaya lah. Okay, satu bulan dia punya sewa 7,000. Okay, so you imagine that lah. Kenapa dia boleh sewa macam ni? Sebab memang padat lah. Macam yang Hasanah dengan Alin cakap kan. Memang padat orang dia. Kalau kamu tak ada duit, tak perlu tinggal lah. Maksudnya macam tu. So memang ramai orang kan yang berebut nak tinggal dekat rumah sewa. Bukannya semua orang yang ada rumah dekat KL tu, you don't be, how to say, you jangan kamu terkejut lah. Orang KL sendiri ramai yang tak ada rumah juga. Okay? Padahal orang Sarawak yang macam kita ni, yang kerja kais pagi makan pagi something like that kan, kadang-kadang kita yang ada rumah. Banding dengan yang KL tu gaji besar, tapi mereka gunakan duit tu banyak kepada untuk bayar sewa saja. Okay, so macam sayang lah. Kalau tidak beli rumah pun mungkin dekat kampung. Kampung-kampung mungkin dekat Kelantan lah, dekat jauh-jauh sikit kan, dekat Melaka lah, Terengganu lah, yang memang siap ada potential untuk disewakan lah. Orang macam, kita boleh cakap macam tu lah. Boleh disewakan tapi mungkin harga macam dekat Miri. Dia dekat Miri, jangan tengok Miri. Miri Taman Tunku saja, sewaan dia boleh mencecah 1,000 dekat Taman Tunku. Boleh 1,000 satu rumah. 1,000 satu rumah. Not that bad dia punya price actually. Okay?
So, imagine dekat Miri, tempat kecil macam ni, satu rumah 1,000. Dekat KL 7,000 tu memang betul lah. Memang boleh punya. Memang sampai 7,000. Okay? So, imagine that. Kalau 7,000, kira lah berapa dia punya cukai pintu tu. Beribu-ribu lah cukai pintu dia. Faham tak? So, maksudnya, semakin besar kamu punya sewaan, anggaran, semakin besar kamu punya cukai pintu. Okay? Right, so let us just finish this off before you go home. Before kita habis kelas. 1,000, katakan contoh yang kedua, 1,000. So, untuk nilai tahunan, 1,000 kita kena darab dengan 12. So, nilai tahunan adalah 12,000. So, apa nak buat dengan 12,000 tadi? 12,000, cukup besarkan sikit 12,000 darab dengan 8.8%. Okay, tolong kira untuk cikgu ni, berapa dapat sini? Uh, 1056. 1056. Very good. So 1056 untuk setahun. Kalau setengah tahun 1056 bahagi 2. So jawapan dia 528. Okay. So itu untuk sewaan 1,000 sebulan. Okay. Kalau kamu nak tanya cikgu, 88% ni memang confirm ke 88? Tidak. Dia bergantung pada tempat dia. Okay. Dia bergantung pada tempat dia. Mungkin kalau dekat area KL mungkin lebih tinggi. Kalau area yang kampung-kampung mungkin lebih rendah. Okay, so maksudnya dia tidak tetap. 88 ni cuma daripada soalan je. Soalan cakap dia 88. Okay? Soalan akan bagilah, jangan risau. Hasanah, ada soalan? Tak ada. Tak ada? Okay. So, kita try yang last tu. Okay, cuba yang last ni. Last one, before you go. Okay, 1 minute siap ni. 1 minit boleh siap ni. 1250. Sebulan. Uh, 15000. Okay, 15,000. Lepas tu, tepi dia, cukai pintu setahun. 1320. Okay, very good. Lepas dia setengah tahun. 660. Okay, nice. Okay. So, cikgu rasa kan, hari ni kita habis belajar cukai pendapatan dan juga cukai pintu. Rasa-rasa best kah? Boleh lah. Boleh Tapi lah. kalau kira hutang best tu. Kalau kira hutang best lah. Hutang kawan lah, bukan hutang saya. Hutang kawan lah. Okay. Lebih kurang lah macam tu kan. Okay, next time bila ada rumah nanti, kamu jangan terkejut lah bila kamu beli rumah besar ataupun kamu beli rumah yang memang mewah kan, memang dia punya cukai pintu tu lebih tinggi lah. So all these things sebenarnya untuk kamu next time. Bukan kamu sekarang lah. Kamu sekarang pun tak ada yang mau beli rumah. Ada siapa yang mau beli rumah sekarang? Hasanah beli rumah. Tak ada dia. Kalau beli rumah boleh cari cikgu lah. Cikgu pada jual rumah juga, okay? Selain daripada buat tuition, cikgu jual rumah juga, okay? So anyway, thank you for joining the class. Harap setiap satu kelas yang cikgu buat kan, kamu akan dapat something, okay? Make sure you get something. Hasanah dapat something? Dapat something Hasanah? Kami. Yalah. Siapa lagi? Cikgu tanya. Do you get something? Dapat something Dapat. Okay, good. Kelvy, do you get something, Kelvy? Do you get something, Kelvy? Dia lagi makan tu cikgu. Makannya kah? Aduh. Okay. Imelda, do you get something from me today? Imelda, ada belajar something hari ni? Yes, Okay. Aaron, do you learn something today, Aaron? Yes. Yes. Okay, good. Alright. So, I think that's all for tonight. I will see you in the next class lah, next week lah, okay? Kalau cikgu ada masa, cikgu akan buat kelas replacement yang bulan April. Okay, setakat ni cikgu belum ada masa lagi. Cikgu akan cari masa juga. Okay, hopefully masa cuti kamu lah kan. Minggu ini, minggu depan cuti kan, betul? Minggu depan cuti sekolah. So time cuti sekolah lah cikgu akan buat replacement class tu. Okay, so I'll see you on next week. Thank you, sir. Alright, bye Hasanah, bye Imelda, bye Kelvy. Namaste. Namaste, bye. Masa Bye, namaste.
Aku mudah kenyak kan, tapi belakang lah basic stick bracket ya tulis dia whichever is whichever is less kah. Bukannya yang pu tulisan. So actually nyak meh aku pu kawan bankernya pun keliru kak. Because sebenarnya tu memang bakal aku madai kenuan lah. Nadai cash bakal nuan bah. Sidak ya memang kurang daripada depositnya. Nyak meh sidak boleh keluar magang. Tapi nanti cara aku mudah nyak kan I think lah ya memang madah or less. Sorry, or which one is lesser lah. Tapi anyway, aku boleh nanya sida bak EPF dulu for confirmation. But for the moment, the worst scenario is now boleh keluar habis. The worst scenario lah, that's the worst scenario. Nada milih lah antara dua banknya. Ini ke senang diurus dia aja. Dua-dua okay, Maybank okay, public pun okay. Maksud dia aku ndak boleh ngeluar ke sampai 60.000 atau lebih lah. Nak 53 aja. Nanti aku ngena 53 aja. Down payment. Ya jalan boleh. Berapa kena dalam sebulan untuk 20 tahun. Untuk kita ngeluar 53.000 nya tadi kan, 53.000 nanti ku tolak, dia cuma akan untuk yang pengeluaran 53.000 nya tadi kan, nanti aku keluar 53.000, aku kira tadi Nuan cuma tinggal 225.000 loan dengan bank. Secara kasar aku kira tadi agak lah below 1,500 lah. Agak dalam 1.3 lebih. Agak dalam 1.3 lebih lah. Paling-paling pun nanti tambah nompo insurans MRTA yang magang kan. I think should be not that much of a difference lah. Probably maybe paling-paling pun 1.5 or 1.4 something. Asal aku berkenyak lah. Okey tuan, nanti berkenyak aku proceed terus dengan nuan pu application lah. Aku proceed terus. Kira aku booking rumah tu untuk nuan lah. Nanti orang bukan nanya aku mana, bisa orang booking udah. Hi sis. Aku kamadakan nuan lah. At the moment, bisa seorang customer baru yang apply loan untuk rumah bak tamat bukunya. So as I told you lah, that day aku dah beri baru duit dengan guys Sida Amira. Siapa cepat dia dapat lah banyak. So nadai lah aku minta deposit lagi. So kenyak lah sis. Okay, thank you sis. Lepas aku muda Sida Amira ataupun pedih kat apa. Nanti loan approve pun pedih Sida kan enggak yang pu palaknya semua. Nyak lah aku pun aku pun lepaskan aja lah Amira nyak.
tapi lawyer fee, semua fee-nya, SPA kan nama katanya, aku legal fee kan, aku kan kena hari APF lah. Okay, okay. Nanti kebanyakan aku kira dulu baru out. Nanti tolak semua legal fee-nya bagian. Okay, proceed aja. Nadai ku angira bukai lah. Fokus nonya dulu. Nanti bisa masalah baru ngika ke bukai kak. Okay tuan. Aku akan advice yang baru lah. Udah aku berunding dengan banker aku. Berapa yang po legal fee and whatnot. Tolak-tolaknya. And last figure, berapa non po down payment-nya. Tapi I'm going to make sure that semua kita akan keluar daripada EPF-nya aja lah. So maksudnya semua duit dari EPF-nya cukup untuk bayar magang. Aku kan nanya dulu berapa boleh keluar daripada EPF-nya terus lah. Okay, thank you bro. Thank you. Okay, thank you tuan. Aku akan uruskan magang lah, and then aku akan advice yang baru, aku akan madakan yang baru, berapa yang last amount lah untuk nuan bayar down payment. Memang ada masalah untuk nuan loan untuk lulus lah, untuk anggaran kasar aku lah. And then one more thing is that berapa nuan loan setiap bulan. Aku pun akan uji kira semua lah ngau banker aku lagi. Okay, thank you tuan. Thank you. Paham ko. No problem. Okay, harap semua lancar. Thank you, welcome. Victor, 我的 client 要 proceed with loan。Hello Victor，我 client 要 proceed with loan，但是他这样子他是讲他要拿 EPF 的钱出来，然后他的 EPF 的钱呢可以拿出来多少，他要减掉他的那个他的全部。Victor，你可以帮我double check 一下
Hi Victor 啊，我的那个 customer 他要 proceed with loan 哈，你过后哈，他是要这样子讲啦，他讲他要 make sure that 他拿出来的钱 from 那个 EPF，因为他不要再出 any extra money，他要拿 EPF 的钱出来，过后那个 EPF 的钱扣掉了那个 lawyer fee，然后剩的才做头期，他是这样子意思啦。现在我是大概算它应该，如果是跟着那个 formula 的话啦，那个EPF 的 formula 啦，它可以拿出应该53,000，所以53,000减掉 lawyer fee 应该是差不多10,000吧，对吗？应该会差不多10,000了哈。53,000减掉10,000的话，意思说它的头期是43,000，OK？278,000减掉43,000是235,000，所以你大概算一下235,000的话，它的那个月期应该是差不多少过1,500，不是？应该还少过1,500了哈。我觉得这个 customer 很 strong 啊，这个 customer 很 strong 他应该是可以买超过400,000的，我觉得吧。我知道买这个屋子，我觉得很容易过哎。Oke, nanti berketok kan aku proceed ngau Maybank dulu. Lapan aku mana lagi ngau banker Maybank tau. Nanti berapa aku biasa ngau public banknya. Nanti non oke, aku proceed ya terus ngau Maybank lah. And then Siti pun senang nggak nanti bakal potong gaji kan? I mean potong potongan bulanannya. Boleh sudah otomatis debit bah. Laban kumanda pun senang nggak lagi nanti bakal potong rumahnya, potong debit non gaji pasok Maybank, lalu potong Pak Maybank, ni pun non main kerja lah. Aku muji Pak Maybank jak terus out. Okay. Thank you. Proceed ya. Okay. Victor，这 case 我没有给别的 banker 哦，Victor 你帮我做一下啊，我没有给别的 banker。Victor，这个 case 我没有给别的 banker 哈，你帮我做一下，应该是可以过了，所以我不要找别的人了，我就找你罢了。然后那个 list hall，那 list hall 是现在在 apply 着，我刚刚跟那个 owner apply 了，但是我还没有，我找不到给那个 jabatan tanah，怎样好哦？
那个 leasehold 我现在 apply 这，因为我听那个 lawyer Jun 讲，你们 Maybank 可以接受，如果可以 proceed with loan，如果是 leasehold 还没有 apply，还没有还到，I mean 还没有那个 leasehold 我是现在 apply 这了 for 60年，我已经 apply 了，现在等着 feedback from 那个land and survey。但是我有听那个罗宇俊跟我讲，Maybank 是还能够接受，如果他还没有真正 renew，他不会很像其他的 bank 啦，所以我就找你罢了啊。Victor 啊，我的那个 customer 他要 proceed with loan 哈，你过后我怕他现在这样子讲，他要 make sure 他拿出来的钱 from 那个 EPF，因为他不要再做给你。
Victor，还有一个东西哈，你有比较好的那个 lawyer 介绍吗？那 lawyer 就很贵耶，lawyer 就太贵了啊！我那天上一个 customer 啊不，那个 customer 吓到啊！Victor，你有好的那个lawyer 好介绍吗？会给 commission 啊有吗？